Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk topik yang keenam, Tadbir Urus Negara bahagian yang kedua, kita akan membincangkan tentang pentadbiran kerajaan negeri. Pentadbiran peringkat negeri akan diambil alih oleh kerajaan negeri dan setiap pentadbiran ini akan berpusat di ibu negeri masing-masing. Terdapat 13 buah negeri di Malaysia, antaranya Selangor, Kedah, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor. Fokus yang pertama bagi bahagian yang kedua ini ialah hasil kerajaan negeri. Hasil kerajaan negeri. Pungutan melalui enakmen yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Semua hasil ini akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan negeri. Kerajaan negeri menerima peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan atau KP berdasarkan jumlah penduduk di sesebuah negeri dan panjang jalan negeri. Jika bilangan penduduk di sesebuah negeri itu ramai, maka peruntukan yang diberikan akan lebih tinggi. Sekiranya bilangan penduduk di sesebuah negeri itu sikit, maka peruntukan juga akan jadi sikit. Bagi panjang negeri, semakin panjang jalan di sesebuah negeri, maka peruntukan yang diberikan oleh kerajaan pusat akan semakin tinggi dan sebaliknya. Antara jenis hasil kerajaan negeri ialah hasil daripada tanah, hasil daripada hutan, hasil sungai, hasil lesen kenderaan yang tidak berenjin. Hasil daripada duti hiburan. Duti hiburan ni benda-benda yang menghiburkan kita. Sebagai contoh, taman tema, tengok wayang. Jadi, pihak pawagam dan juga pihak taman tema ini akan dikenakan duti hiburan ke atas mereka. Hasil lombong seperti pelombongan emas, biji timah dan sebagainya. Selain itu, hasil daripada lesen. Misalnya lesen pendudukan sementara atau TOL, di mana lesen ini merupakan satu lesen yang diberikan oleh pihak berkuasa negeri kepada mana-mana individu untuk tujuan memasuki sesuatu kawasan. Sekiranya TOL ini tiada, maka dia akan dianggap sebagai penceroboh. Akhir sekali, bayaran dalam mahkamah. Apa-apa bentuk fee yang dibayar di dalam mahkamah akan menjadi hasil bagi kerajaan negeri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang struktur pentadbiran. Di peringkat negeri, struktur pentadbiran akan terbahagi kepada Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Di bahagian Semenanjung Malaysia, struktur pentadbiran bagi kerajaan negeri ada 6, iaitu Sultan, Raja atau YDPN, Menteri Besar atau Ketua Menteri, Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK atau Exco, Jabatan, Agensi, Perbadanan dan Suruhanjaya. Pertama, Sultan Raja YDPN. Bagi negeri-negeri yang digelar sebagai Sultan ialah Johor, Kelantan, Kedah, Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor. Bagi Negeri Sembilan, digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar, manakala Perlis digelar sebagai Raja. Manakala bagi negeri Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Melaka, gelaran yang digunakan ialah Yang di-Pertua Negeri atau YDPN. Tugas eksekutif bagi Sultan atau Raja. Yang pertama, tugas mengikut budi bicara. Melantik Menteri Besar atau Ketua Menteri, memohon mengadakan mesyuarat MRR, mempersetujui atau tidak mempersetujui pembubaran DUN, melantik waris, permaisuri, pemangku raja dan jemaah pemangku raja. Tugas mengikut nasihat merupakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kerajaan negeri. Struktur yang kedua ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri. Bagi Menteri Besar ialah negeri-negeri yang mempunyai Sultan. Untuk Ketua Menteri,
bagi negeri-negeri yang tiada sultan atau diketuai oleh YDPN. Pelantikan Menteri Besar atau Ketua Menteri mestilah daripada adun yang memiliki kewarganegaraan menerusi kuat kuasa undang-undang sahaja. Beliau juga bertindak sebagai penasihat kepada Sultan atau YDPN dan menjadi penghubung di antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat atau KP melalui mesyuarat Majlis Raja-Raja. Struktur yang ketiga ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan atau MMK, juga dikenali sebagai Exco. Exco akan menjalankan kuasa eksekutif bagi kerajaan negeri di mana mereka ini akan diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Antara tugas Exco ialah menjaga, mengawal dan menyelaras portfolio tertentu. Contoh Exco ialah Exco Pelancongan dan Alam Sekitar. Mana-mana adun yang memegang portfolio ini akan menjalankan segala perkara yang berkaitan dengan pelancongan dan alam sekitar. Struktur yang keempat ialah jabatan atau agensi seperti kerajaan persekutuan. Agensi atau jabatan di peringkat negeri juga dipecahkan kepada dua, iaitu agensi pusat dan agensi pelaksana. Di bawah agensi pusat negeri terdapat dua kategori, iaitu Jabatan Negeri dan Jabatan Persekutuan Cawangan Negeri. Antara agensi negeri ialah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Kewangan Negeri, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri dan Unit Perancang Ekonomi Negeri. Pertama, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Tugas pejabat ini adalah untuk melaksanakan dan menyelaraskan dasar di bahagian negeri. Manakala tugas setiausahanya pula adalah memastikan pelan dan polisi kerajaan negeri digunakan dengan efektif, menjalankan rancangan pembangunan sosio-ekonomi negeri. Kedua, Pejabat Kewangan Negeri. Pejabat kewangan ini diketuai oleh Pegawai Kewangan. Tugas pejabat ini adalah untuk menguruskan hal ehwal kewangan kerajaan negeri, merancang dan mengawal segala bentuk perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan negeri, menentukan sistem perakaunan yang teratur dan cekap bagi hasil dan perbelanjaan kerajaan negeri yang telah pun diluluskan. Ketiga, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri. Pejabat undang-undang ini akan diketuai oleh Penasihat Undang-Undang Negeri. Fungsi atau peranan pejabat ini adalah sebagai penasihat kepada kerajaan negeri dalam hal undang-undang, penggubal undang-undang di bahagian negeri dan pengendali pendakwaan bagi kes jenayah. Ia ini merupakan antara fungsinya. Terdapat banyak lagi fungsinya yang ada dan pelajar boleh merujuk kepada buku rujukan Local Publication atau LP. Yang keempat ialah Unit Perancang Ekonomi Negeri diketuai oleh Pengarah Perancang Ekonomi, fungsi dan peranan sebagai penyelaras kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi di bahagian negeri, perancang pembangunan sektor ekonomi negeri dan penyelaras, pemantau serta penilai prestasi projek pembangunan negeri. Sebagai tambahan, kita ada lagi satu agensi negeri iaitu Pejabat Kemajuan Negeri, di mana Pejabat Kemajuan ini tugasnya adalah merancang pembangunan negeri melalui objektif dan pencapaiannya, memantau dan menilai pelaksanaan projek pembangunan rancangan Malaysia di bahagian negeri, menjadi penghubung antara kerajaan pusat KP dengan kerajaan negeri KN. Jabatan dan agensi yang kedua ialah agensi pelaksana. Contohnya, Jabatan Tanah dan Galian, Jabatan Daerah dan Tanah. Jabatan Tanah dan Galian, tugasnya ialah mengetuai dan mengawal selia pentadbiran tanah negeri, meluluskan permohonan pembangunan tanah,
memantau dan menentukan hasil tanah dipungut dengan efektif dan sistematik. So, Jabatan Tanah dan Galian keywordnya ialah tanah. Segala perkara yang berkaitan dengan tanah, jabatan ini akan mengambil alih tugas tersebut. Kita teruskan lagi dengan Jabatan Daerah dan Tanah. Istilah yang digunakan ialah tugas, maka jawapan akan start dengan kata kerja menggunakan imbuhan me, iaitu memungut hasil atau cukai bagi kerajaan negeri, mentadbir dan merancang pembangunan daerah secara menyeluruh, memajukan taraf hidup sosioekonomi rakyat. Agensi Pusat Negeri yang kedua ialah Jabatan Persekutuan Cawangan Negeri. Maksudnya ialah jabatan ini merupakan jabatan yang berada di bahagian persekutuan. Okey, dan dia mempunyai cawangan-cawangannya di negeri-negeri tertentu untuk memudahkan orang ramai berurusan. Contoh, Jabatan Imigresen Malaysia. Ibu pejabat bagi Jabatan Imigresen Malaysia ini terletak di Putrajaya. Sebab saya katakan dahulu, kerajaan pusat akan berpusat di Putrajaya, manakala kerajaan negeri akan berpusat di ibu negeri masing-masing. Maka, cawangan di bahagian negeri Johor contohnya akan berada di Johor Bahru. Manakala Jabatan Imigresen bagi negeri Melaka akan berada di Melaka. Contoh yang kedua, Jabatan Pendaftaran Negara. Antara bidang tugas pendaftaran negara ialah sekiranya berlakunya kelahiran atau kematian atau penceraian. Segala perkara ini akan didaftarkan di jabatan ini. Jadi, ibu pejabat bagi Jabatan Pendaftaran Negara akan berpusat di Putrajaya. Manakala cawangan ibu pejabat bagi negeri contoh Terengganu akan berada di Kuala Terengganu. Contoh yang kedua, Pahang. Jadi, dia punya ibu pejabat negeri ini akan berada di Kuantan, Pahang. Struktur pentadbiran bahagian negeri yang kelima ialah Perbadanan Awam Negeri. Seperti Kerajaan Persekutuan, Perbadanan Awam Negeri terbahagi kepada dua, iaitu Badan Berkanun dan Badan Bukan Berkanun. Untuk Badan Berkanun ditubuhkan di bawah Enakmen Negeri, manakala Badan Bukan Berkanun ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Motif penubuhan bagi badan berkanun bermotifkan kebajikan. Contoh, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Yayasan Melaka. Contoh macam yayasan ni, kebanyakan yayasan yang ditubuhkan adalah akan memberikan bantuan biasiswa kepada anak-anak negeri. Contoh, kalau Yayasan Melaka ni, biasiswa ini akan ditawarkan kepada anak-anak yang lahir di Melaka. Atau sekiranya Yayasan Selangor, maka anak-anak yang lahir di negeri Selangor boleh mendapatkan biasiswa tersebut. Motif penubuhan bagi badan bukan berkanun ialah menjalankan perniagaan yang bermotifkan keuntungan bagi pihak kerajaan negeri. Misalnya, Tourism Selangor Sdn Bhd, Kumpulan Hartanah Selangor Berhad. Sekiranya badan itu ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, maka kebanyakan syarikat ini akan diakhiri dengan istilah Sdn Bhd dan Berhad. Struktur pentadbiran yang keenam ialah Suruhanjaya. Kebanyakan negeri memiliki Suruhanjaya kecuali Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Dan ahli Suruhanjaya ini akan dilantik oleh Sultan atau YDPN. Bahagian yang kedua, struktur pentadbiran di Sabah dan Sarawak. Ada dua perkara sahaja di bawah Sabah dan juga Sarawak, iaitu YDPN dan Majlis Tertinggi atau Kabinet. Fungsi YDPN ini sama seperti di Semenanjung Malaysia, iaitu dilantik oleh YDPA. YDPN akan mengikut nasihat Majlis Tertinggi atau Kabinet atau
Ketua Menteri kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Maksud mengikut nasihat tadi, dia boleh mendengar nasihat daripada majlis tertinggi atau kabinet, ataupun dia hanya boleh ikut nasihat daripada ketua menteri sahaja pun dah cukup. Majlis tertinggi kabinet. Okey, untuk di bahagian negeri Sarawak, majlis ini dikenali sebagai majlis tertinggi, manakala di Sabah digelar sebagai kabinet. Sebenarnya, fungsi majlis tertinggi dengan kabinet adalah sama seperti MMK di bahagian Semenanjung Malaysia, cuma istilah sahaja yang berbeza. Seterusnya, penyelarasan pentadbiran kerajaan negeri. Ada 5 perkara yang terlibat dalam penyelarasan pentadbiran kerajaan negeri, iaitu Majlis Mesyuarat, Jawatan Kuasa Tindakan, Jawatan Kuasa Pembangunan, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri atau JAPERUN. Berikut merupakan penyelarasan pentadbiran serta tugas atau fungsi. Yang pertama, Majlis Mesyuarat membincangkan segala dasar bagi sesebuah negeri sebelum ia dilaksanakan. Jawatan Kuasa Tindakan mengawasi pelaksanaan projek pembangunan negeri. Jawatan Kuasa Pembangunan menyelaras rancangan pembangunan negeri. Yang keempat, Jawatan Kuasa Keselamatan menyelaras perkara yang berkaitan dengan keselamatan. Dan yang terakhir, JAPERUN membantu kerajaan negeri dalam merancang dan membaiki pembangunan di tempat tertentu dalam kawasan DUN. Perkara yang terakhir di bawah pentadbiran kerajaan negeri ialah pembahagian kuasa dan penyelarasan perhubungan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Perkara ini terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama seperti yang telah pun dibincangkan dalam topik yang kedua. Tujuannya untuk mengelakkan timbulnya sebarang kerumitan dalam hal pentadbiran kuasa masing-masing. Secara ringkas, bahagian yang kedua ini telah pun membincangkan tentang pentadbiran peringkat negeri, di mana terbahagi kepada 2 perkara iaitu hasil kerajaan negeri dan struktur pentadbiran kerajaan negeri. Kita jumpa lagi untuk bahagian yang ketiga iaitu kerajaan tempatan. Itu sahaja untuk video kali ini dan jumpa lagi. Terima kasih.